أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan juga kita berada di dalam majlis ilmu. Walaupun di luar sana cuaca mengancam. Dalam perjalanan saya tadi hujan, tak lebat. Nak cerita ni sini kilat pun kuat. Sampai rosak benda tu. Tapi di kampung tak ada kuat sangat kilat. Ada tapi tak kuat sangat. Hujan ada tapi tak lebat sangat. Mudah-mudahan saya balik kawan tak lebat hujannya. Kalau tidak letih lah saya. Bukan nampak benar tengah malam. Jalan malam-malam ni bukan nampak benar. Ngagar juga. Ya. Tahu ngagar? Mata dah 81 tahun dah digunakan. Jadi malam-malam tak apa nampak lagi kan. Jadi mudah-mudahan Allah bantu perjalanan saya balik selamat. Tak ada apa-apa berlaku. Ya? Tak ada terbabas ke, tak ada terlanggar ke, tak ada siapa melanggar saya ke, mudah-mudahan. Ya? Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Kitab yang kita baca ni Mustakah Hadis. Ya? Jilid yang kedua. Jilid pertama dah habis. Sebelum jilid pertama dah habis juga mukaddimahnya. Yang ini masuk jilid yang kedua. Akan datang kita kalau dah habis ni, kalau tak padam lah, kita akan sambung lagi jilid yang ketiga. Ya. Kita masih lagi dalam bab fiqh. Bab semayang. Yang wajib-wajib dah kita bicara dah. Macam mana bacaan Fatihah yang wajib, sujud yang wajib, rukuk yang wajib, iktidal yang wajib, dan perkara-perkara yang batalkan sembahyang ketika kita sujud, ketika kita iktidal, ketika kita rukuk. Sudah saya cerita di sini.
Soal lupa bukan salah saya. Siapa nyuruh lupa? Kalau buat juga dah tahu dia salah, buat juga. Tak ada ambil perhatian. Kena ambil perhatian benda-benda yang salah tu. Di antaranya kena ambil perhatian bacaan-bacaan rukun qauli tu ada 5. Kena ambil perhatian betul-betul. Kena baca betul-betul. Kalau tak betul bacanya tak sah. Apa rukun qaulinya? Yang pertama takbiratul ihram. Sebut betul-betul. Allahu akbar. Angin keluar. Jangan akbar. Itu qalqalah. Itu sebutan. Tangan pula jaga. Jangan gerak 3 gerak berturut-turut. Angkat. Letak atas dada. Udah. 2 gerak aja. 1, 2. Udah. Jangan ngangguk pula. Tak sampai nyuruh ngangguk. Itu dah kita bicara dulu dah tu. Soal lupa bukan salah saya. Begitu juga iktiraf. Bangun dari rukuk tu. Jangan lebih 2 gerak tangan tu. Tangan tu hanya ada 2 gerak je. Angkat, turun balik. Dah. Bila turun, diam. Jangan lepas laju terlajak ke belakang. Lepas tu balik ke depan. Naik ke atas, 1 gerak. Turun, 2 gerak. Sampai ke belakang. Lepas tu balik ke depan. Dah ada 3 gerak berturut-turut. Batal sembahyangnya. Itu ketika rukuk. Iktiraf. Kalau rukuk pada juga batal. Ada yang spring pasal ada. Ada spring tu. Allahu Akbar. Ada ngangguk, naik ke atas balik. Ada spring. Berapa gerak tu? 3 gerak tu turun. Sudah saya cerita ke sini. Ketika bacaan. Bacaan yang pertama tadi takbir ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga apa dia? Yang wajib rukun qauli. Membaca tahiyat akhir. Yang kena diambil perhatian betul kita baca yang mula-mula tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Paling komannya 2 harakat. Jangan tu lillah aja. Tu lillah. Mat harkat sukun. Dia boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Yang ini lagi banyak salah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ramai salah ni mana? Assalamualaikum. Ka tu 2 harakat. Tak betul tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai 2 harakat, 2 harakat. Tak betul tu. 3 tak betul. Dia mesti jangan dipanjangkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru betul. Kalau tak betul baca tahiyat akhirnya, tak betul lah tahiyatnya. Tak betul tahiyatnya, tak betul lah semayangnya. Tak betul semayangnya macam tak semayang. Rukun ni tau, rukun qauli. Begitu juga. Yang ketiga, rukun qauli tadi. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat, selawat. Itu tak ada masalah lah. Yang kelima, salam. Salam pun banyak salah juga. Ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak betul tu. Dia mesti Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Assalamualaikum. Tak betul. Itu salam orang Melayu. Dia nak Assalamualaikum. Kena berlatih benda-benda ni tuan-tuan. Kena ambil perhatian. Perhatian yang semayang kita. Yang tak usah pun kita. Jadi kena perhati betul-betul. Begitulah. Lepas yang wajib-wajib tu, yang sunat. Kita sekarang sedang membicarakan semayang-semayang yang sunat. Apa tu sunat? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, kedudukannya elok buat. Ni benda semayang sunat ya. Banyak. Dibuat dapat pahala. Ini yang ramainya bukan tuan-tuan lah orang lain ya. Jual haji bibi orang masuk sunat tu. Alah sunat bukan wajib ni. Tolong tinggal. Banyak tempat saya ngajak. Qabliyah maghrib pun tak ada. Ada tempat apa tu? Tak ada qabliyah maghrib. Lepas azan terus qamat. Siapa nyuruh entah. Saya tegur baru ada yang apa. Baru buat. Ada juga tempat-tempat yang mengikut cakap saya. Saya tegur baru buat. Yang sunat. Sunat ni ada sunat yang dipanggil rawatib.
Kalau satu dia panggil ratib, kalau banyak rawatib, ramai, banyak. Iaitu yang mengiringi sembahyang fardu. Yang mengiringi sembahyang fardu tu banyak tu. Sebelum subuh ada 2 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Lepas asar 4 rakaat. Bukan lepas asar, sebelum zuhur tadi silap saya minta maaf ya. Sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian sembahyang berjemaah zuhur. Lepas zuhur 4 rakaat lagi. Maknanya zuhur tu 12 rakaat. 4 permulaan, 4 yang wajib, 4 lagi selepas itu. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Yang sunatnya 8. 8 sebelum, 4 sebelum, 4 kemudian. Itu zuhur. Asar sebelum asar 4 rakaat. Yang ramai hanya 2 aja. Sini entahlah saya tak pernah main asar ni. Dapatlah pahala bukan tak dapat, tapi yang tak penuh pahalanya 4 rakaat lah. Siapa sembahyang 4 rakaat sebelum asar, dia dijamin lepas daripada api neraka. Siapa tahu nak angkat tangan? Tuan so, sebelum maghrib. 3 kali Rasulullah sebut. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Liman sya'a. Dah habis 3 kali baru kata liman sya'a. Semayanglah kamu sebelum maghrib, semayanglah kamu sebelum maghrib, semayanglah kamu sebelum maghrib. Bagi sesiapa yang menghendakinya. Tapi banyak tempat tak buat. Ada pula ulama yang katakan tak payah buat. Ada yang betul. Ya, kalau bila tak payah buat kata ulama tu, ramai pengikutnya. Benda tak payah buat. Ramai pengikutnya. Itu banyak tempat yang tak ada qabliyah maghrib ni. Padahal Rasulullah khabar suruh semayang sebelum maghrib tu 2 rakaat. Sini alhamdulillah buat. Sebelum ini entahlah. Lepas maghrib, lepas ini semayang. Kawan-kawannya 2 rakaat selepas maghrib tadi. Kalau tak ada pengajian, semayang lagi lepas itu. Lepas 2 rakaat tu semayang lagi, namanya apa? Hifzul iman. Memelihara iman. Kemudian 2 rakaat lepas itu. Dipanggil apa? Awabin. Jadi kawan-kawannya 6 rakaat. Yang pertama 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat hifzul iman, 2 rakaat lagi awabin. Artinya 6 rakaat. 3 kali semayang antara maghrib dan isyak. Sebelum isyak 2 rakaat. Lepas isyak elok buat 4 rakaat. Tapi paling komannya 2 rakaat lah. Tapi yang eloknya 4 rakaat. Itu benda dipanggil semayang apa? Sunat rawatib, sunat yang mengiringi fardu. Kita macam malam ni kita baca apa? Bulan sudah kita baca akhirnya apa? Witir. Itu tempatnya. Siapa ada kitab buka muka surat 203. Kita dah baca apa tentang witir tu. Ini dah baca, baca sekali lagi. Dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sembahyang witir sebanyak 11 rakaat. Jadi witir itu 11 rakaat. Tidak akan sempurna 11 rakaat. Berapa kali sembahyang? 6 kali sembahyang. 5 kali 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Semuanya 10. Kemudian sekali 1 rakaat. Ujungnya itu 11 rakaat jadi 6 kali sembahyang. Sekali sembahyang 2 rakaat, sekali sembahyang 2 rakaat. Jadi 5 kali sembahyang 10 rakaat. Penutupnya 1 rakaat. Itu sembahyang witir. Rasulullah buat apa itulah. Kita paling koman, paling malas, paling kudi, paling tak guna, paling tak selektif 1 rakaat. Bolehlah. Dapatlah pahala. Tapi korang menolak, nampak menolak malasnya. Tidak akan paling dekat dengan kesempurnaan 3 rakaat. 2 rakaat, betul? Tambah lagi 1 rakaat. Boleh 2 salam, boleh 1 salam. Itu sembahyang witir Iaitu mana dia? 11 rakaat. Dengan memberi salam pada tiap-tiap kali selepas mengerjakan 2 rakaat. Dan diakhiri dengan mengerjakan 1 rakaat. Ini dah kita baca berpelasuran ni. 1 rakaat. Iaitu rakaat yang ke-11. Menurut huraian ulama rahimahullah ta'ala, sekurang-kurang sembahyang witir itu 1 rakaat. Dan lebih dekat kepada kesempurnaan, lebih dekat sempurna dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Dengan membaca pada rakaat yang pertama
Selepas baca surah Fatihah, surah apa? Al-A'la. Sabbih ya. Surah Al-A'la. Iaitu sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa itu ya. Sampai habis. Hingga akhir. Dan pada rakaat yang kedua setelah baca Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Manakala pada rakaat yang ketiga baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Sampai habis. Itu qul a'udzu birabbil falaq. Baca betul-betul. Qul a'um, jangan a'um. A'um tu kucing. Satu a, satu u. Qul a'udzu birabbil falaq. Betul. Qul a'udzu birabbin nas. A'um juga, jangan a'um. Ini dah qul a'um. Ain dua kali ain. Tak betul, satu alif satu ain ya. Qul a'udzu birabbin nas. Dengar tu. Qul a'udzu birabbin nas. Nas tu mesti paling komanya dua harakat, ma'arif dua sukun. Jangan qul a'udzu birabbin nas je. Kadang nak laju je, nak cepat je. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas. Dengar pun tak ada. Patutnya dengar tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia banyak orang baca min syarril waswasi. Min syarril itu sudah betul itu yang betul min syarril waswasil khannas. Ini allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang banyak orang baca allazi yuwaswisu fi. Mana tahu sui-sui tu? Allazi yuwaswisu fi. Mana tahu sui? Sin itu bukan qalqalah. Patutnya allazi yuwaswisu fi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dengar, sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Dengar tu. Jin tu dengar, wan pun dengar. Minal jinnati wan nas. Baru betul baca ni. Bukan nak ngajar tajwid malam ni. Contoh lagi cara Arab saya. Itu dia. Sungai betul ya. Untuk malam ni kita sambung lagi. Dan lebih sempurna lagi sembahyang witir itu ialah 11 rakaat. Kalau nak yang betul-betul pahala penuh buat 11 rakaat. Paling komanya 3 rakaat. Atau malah lagi 1 rakaat. Masuk waktunya ialah selepas sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak tu ya. Dan habis waktunya dengan berakhirnya waktu sembahyang Isyak tu. Itu akhir waktunya. Subuh lah sebelum terbit matahari. Boleh lagi. Witir ya. Untuk malam ni kita bicara tentang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Artinya lepas tidur tu kita sembahyang tahajud. Di antara sembahyang sunat yang sangat-sangat digalakkan mengerjakan ialah sembahyang tahajud, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis yang berikut. Ini hadis-hadis tentang menyuruh kita sembahyang tahajud. Tahajud tu mesti tidur dulu. Lepas tidur sembahyang. Sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh baca ayat-ayat apa yang boleh. Sekati lah. Tengok ini hadis ni. An Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Orang Iran. Orang Paris. Orang Parisi ya. Orang Parsi. Namanya Salman Al-Farisi. Dia datang daripada Iran tu. Berjumpa dengan Nabi di Madinah. Dalam perjalanan tu kena tangkap ada, dijadikan hamba ada, lepas daripada jadi hamba tu, lah-lahnya dapat juga dia jumpa dengan Rasulullah di Madinah. Itu Al-Farisi. Dia yang mencadang kepada Nabi dalam perang Handak tu. Ya, perang Handak tu untuk menggali parit keliling Madinah tu. Kerana kami di Parsi dulu, kata dia, Salman, nak supaya orang tak dapat mendekati kami gali parit keliling Madinah tu. Dikali lah. Udah tak dapat nak menyerang tentera-tentera kufar tu. Di atas cadangan Salman Al-Farisi. Radhiyallahu anhu. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail fa innahu rabbul salihin qablakum wa maqrabahu lakum ila rabbikum wa makfaratun wa makfaratun lisayyiati.
Baik. Wadhatun. Bukan. Wa manhatun manil ismi. Lagi apa? Wa mat waratun lidda'i anil jasad. Cek Arabnya. Itu ada yang bunyi ni. Cakap Melayu apa? Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu mengerjakan sembahyang tahajud. Elok, bukan wajib ya, tapi sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Sembahyanglah sembahyang tahajud tu. Dengan Allah sampai ke pagi. Iaitu sembahyang tahajud ya, mengerjakan sembahyang tahajud pada apa? Pada waktu apa tu? Pada waktu jauh malam. Jauh malam. Kerana ia menjadi amalan tiap-tiap orang-orang yang soleh. Orang yang soleh buat itu. Yang terdahulu daripada kamu, orang soleh zaman-zaman itu. Orang salafus soleh. Orang zaman-zaman itu. Kan Nabi puji ya salafus soleh itu 300 tahun selepas kelahiran Nabi itu, 300 tahun. Kan Nabi kata bersabda apa? Khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Satu tahun yang terbaik ialah kurun Nabi. Wallazina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Satu tahun lepas itu. Jadi satu tahun lepas itu berapa? 200 tahun. Summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun yang mengiringi kurun aku. Jadi maknanya 300 tahun. Satu tahun kurun Nabi, satu tahun lagi selepas kurun Nabi itu 200 tahun. Kemudian satu tahun lagi selepas itu. Jadi 300 tahun. Orang-orang yang duduk, yang hidup di zaman itu dipanggil salafus soleh. Salafus soleh. Orang dulu-dulu yang majoritinya soleh-soleh belaka. Mereka ni tak pernah tinggal tahajud. Yang gemuk tinggal tahajud, orang kemudian. Macam kita ni. Zaman kita ni. Banyak tinggal tahajud. Masuk orang cakap ni juga lah. Banyak tinggal tahajud. Sebab kita ni bukan salafus soleh. Kita namanya apa? Khalafut toleh. Orang kemudian dia panggil khalafut toleh. Apa arti khalafut toleh? Orang yang kemudian yang majoritinya jahat-jahat. Majoritinya jahat-jahat. Yang baiknya sikit no. Itu namanya khalafut toleh. Toleh itu majoriti yang jahat-jahat belaka. Apa buktinya? Mana lebih ramai? Dalam dunia hari ini, mana lebih ramai? Orang beriman ke orang kafir? Tuan-tuan, mana lebih ramai dalam dunia ni? Tengok dunia jangan tengok tengah keruh saja. Orang beriman ke orang kafir? Orang kafir. Orang beriman hanya ada 1/5 saja. Penduduk dunia ni, yang berimannya hanya ada 1/5. 4/5 kafir belaka. Yang beriman pula tu, berapa orang yang sembahyang? Berapa orang yang sembahyang, berapa orang yang nengok wayang? Yang ramai yang sembahyang ke yang nengok wayang? Itu ramai ya. Berapa ramai yang pakai purdah? Berapa ramai yang terdedah? Berapa ramai yang berjihad di jalan Allah? Dan berapa ramai yang jahat? Yang jahat janganlah ramai. Tak saya pergi penjara tu. Punyalah ramai. Saya ada pernah masuk penjara tau. Sudah ada meninggal apa salah ustaz masuk penjara ni katanya. Bukan sebagai panduan. Saya masuk penjara sebagai penceramah jemputan. Punyalah ramai dalamnya. Ya Allah. Berjembik-jembik. Ini penjara Tabarut tu. Punyalah ramai. Yang muda ada, yang tua ada. Yang pandai baca Quran pada. Sebelum saya ceramah tu dipanggil satu orang kari jemputan. Dia pun baca. Punyalah suara sedapnya. Meneri-neri suaranya. Saya ingat jemputan dari luar. Kau punya panduan. Itu ya. Cukup ramai. Orang pangkat besar ada yang tak ada pangkat pun ada. Jadi mana lebih ramai? Yang pakai purdah ke yang terdedah? Yang jahat ke yang berjihad? Mana lebih ramai?
Orang yang warak ke orang yang wakrak. Yang warak tak ramai. Wakrak punyalah ramai ya. Itu yang akhir zaman aku betul ya. Dia panggil halafut talih. Kerana ia menjadi amalan tiap-tiap orang yang soleh-soleh yang dahulu. Dululah. Tuan-tuan, salafus soleh dulu paling koman, paling curut, paling malas, paling tak guna. Mereka sembahyang satu hari satu malam yang sunat-sunatnya 100 rakaat. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Paling malas 100 rakaat sehari malam. Kita ada? Sahabat sebuah lah ya. Ada ke? Sahabat ada 100 rakaat kata? Kalau ada pun jangan angkat. Kalau betul ada pun jangan angkat. Jadi riak. Dia riak berdosa. Tak dapat pahala ya. Itu dia ya. Itu zaman salafus soleh. Tapi akhir zaman ni kata ulama kalau boleh 12 rakaat yang sunat pun okey dah tu ya, 12 rakaat sehari malam. Jadilah 12 rakaat tu. Kalau langsung hidup ada yang langsung hidup. Orang yang sunat ni je. Bukan tak ada masa, ada masa saja saya tak siwa. Kenapa entah? Tanya dia lah. Jadi tu orang dulu-dulu yang mendekatkan kamu kepada Tuhan. Dekatkan kamu kepada Tuhan kamu, dia juga menjadi penghapus kejahatan dan pencegah dari perkara-perkara yang berdosa. Itu main tajuk tu. Menghapus kejahatan. Kalau rajin main tahajud, dia tak ada lagi ngambil nombor ekor. Rajin main sunat, tak ada lagi berjudi. Tak ada lagi minum arak, tak ada lagi mencuri doyan, tak ada lagi mencuri lansat, tak ada lagi mencuri kelapa sawit dan sebagainya. Kerana dia sembahyang itu mencegah dia dari perbuatan keji dan maksiat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar, perbuatan maksiat tu. Ya. Jadi itu menghapus kejahatan dan pencegah dari perkara-perkara yang berdosa. Tak buat dosa-dosa dah. Tak ada minum arak, tak ada ngambil nombor ekor, tak ada makan seluar pendek ke sana kemari, tak ada berjudi dan sebagainya. Serta penghalau penyakit dari tubuh badan. Rupanya dia menghalau penyakit. Main tajuk tu. Menghalau penyakit dari tubuh badan. Tak ada banyak kena penyakit lah. Rajin-rajin lah. Tapi bukan kerana itu. Kalau nak sembahyang bukan kerana nak menghalalkan penyakit. Apa buat? Sembahyang kerana apa? Kerana hukumnya sunat. Nak menjalankan perintah Allah. Buat kerana hukumnya sunat. Bukan kerana nak menghalalkan penyakit. Bukan kerana nak dia sehat. Itu dah lain niatnya. Ini riwayat ni, hadis ni apa? Riwayat Tabrani. Perawinya namanya Tabrani. Hadis ini menerangkan dengan jelas fadilat atau kelebihan sembahyang tahajud dan faedah-faedahnya meliputi rohani dan jasmani. Rohaninya jadi baik, tercegah daripada perbuatan keji. Itu rohaninya. Tercegah dari perbuatan keji dan maksiat. Jasmaninya penyakit-penyakit zahir hilang. Kalau suka gaut umpamanya, akan hilang insya-Allah. Hilang gaut tu. Lagi apa? Penyakit. Apa lagi? Penyakit yang selalu melanda kita ni. Penyakit apa? Sakit lutut umpamanya, hilang. Sakit pinggang. Mudah-mudahan hilang ya. Kerana zaman tajuk tu adalah doa-doanya ya. Nak hilang sakit pinggang macam apa? Ya Fattah wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu doanya. Ya Fattah wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya Fattah, wahai yang membuka segala perkara. Nasrun minallah, bantuan Allah. Wa fathun qarib, dan bantuan-bantuan yang membuka kemenangan yang hampir. Wa basyiril mu'minin, dan beri berita gembira kepada orang yang beriman. Itu di antara doa untuk menghilangkan sakit pinggang. Ayat Quran tu, tapi cuma tambah perkataan ya Fattah tu di awal-awal tu. Ayat Quran tu surah Shaf. Tak nak baca surah Shaf.
Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surah Saf tahu? Tak pernah dengar surah Saf kan? Diam je belakang ni. Ya? Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Bukan tu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat tu. Bawah sekali tu. Ya. Lepas yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Zalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nanti. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya, itu surah-surah Saf ya. Itu doa sikit pegang. Boleh baca lah ni, baca surah-surah Saf. Rajin baca surah Saf tu ya. InsyaAllah. Kemudian apa lagi? Tengok hadis yang berikut pula. Ditegaskan lagi dalam hadis yang berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajula qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu wa ayqadha imra'atahu atau ra'atah ya. Ataupun nak wakaf wa ayqadha imra'atah fa in abad tadha fi wajhihal sad fazal sad kan tu min wajhihal ma'a ya. Wa rahimallahu imra'atahu qamat minal laili fa sallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba qadat fi wajhihil ma'. Cakap Melajunya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melimpahkan rahmatnya pada seorang laki-laki yang bangun dari tidurnya malam-malam. Orang tidur dia bangun pada sebahagian dari waktu. Waktu jauh malam lah ya. Lalu ia sembahyang tahajud serta ia bangunkan isterinya. Bukan dia seorang je, isteri ada isteri, bangunkan isteri itu untuk mengerjakan sembahyang itu. Maka jika isterinya enggan bangun kerana lena tidur atau malas, hendaklah ia menggunakan cara yang lemah lembut dengan merenjiskan air pada mukanya. Ambil air tu renjis sikit-sikit selalu. Sembah dengan tangan betul pada muka isteri tu. Jangan corak mukanya. Itu bergaduh boleh jadinya. Ini cara lembut. Cara kasih sayang. Nabi betul lah buatnya dia dengan Aisyah betul lah. Bila dia bangun, bila sampai nak witir tu, dia menggerakkan Aisyah ya. Dengan lemah lembut, dengan merenjiskan air pada mukanya. Demikian juga Allah melimpahkan rahmatnya pada seorang perempuan yang bangun dari tidurnya. Kalau isteri kita bangun dulu, dia pula merenjiskan muka kita dengan air ya. Ya. Seorang perempuan yang bangun dari tidurnya pada sebahagian daripada waktu jauh malam, lalu ia sembahyang tahajud serta ia bangunkan suaminya untuk mengerjakan sembahyang itu. Maka jika suaminya enggan bangun kerana lena tidur atau malas, hendaklah ia menggunakan cara yang lemah lembut dengan merenjiskan air pada mukanya. Apa je balas begitu. Isteri dengan suami pun begitu, suami dengan isteri pun. Tapi biar dengan penuh kasih sayang. Dengan lemah lembut. Jangan corah setimba air mukanya. Itu baru je bergaduh malam tu. Jadi hadis ni sahih tau.
Sahih artinya apa dia sahih? Sah, dia sebagai hadis. Dia namanya sahih. Ya? Dia bukan kutip-kutip, bukan reka-reka. Betul-betul dari Nabi ni. Riwayat Abu Daud dan lainnya. Itu sahih. Ya? Kerjasama antara suami isteri dalam segala lapangan hidup adalah dituntut oleh syarak. Laki bini itu biar sama-sama. Suami tolong bini, bini tolong suami. Dia masak, kita tolong masalahnya. Dia basuh kain, kita tolong sidap masalahnya. Ini ada orang macam tak ada standard pula nolong bini tu. Itu orang tak apa je dia ni. Padahal itulah tanda kasih mesra antara suami dan isteri. Kerjasama antara suami isteri dalam segala lapisan hidup adalah dituntut oleh syarak. Lebih-lebih lagi dalam mengerjakan suruhan Allah Ta'ala. Bab semayang tu. Kerjasama lah. Supaya mereka selamat, sentosa dan aman bahagia dunia dan akhirat. Suami isteri yang taat mengerjakan suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya akan menjadi contoh yang baik dan dapat membentuk keluarga yang soleh. Ya, kalau kita boleh buat itu jadi contoh yang baik tu. Paling baik contoh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya Aisyah. Macam mana Nabi mendidik Aisyah? Suruh bangun, macam itulah keadaannya. Dan dengan itu akan terbentuklah pula masyarakat yang baik. Suami baik dengan isteri dapat anak yang baik. Anak pun ambil contoh kepada bapa, ambil contoh kepada mak, jadi anak yang soleh. Sebab mak bapak tu semayang, bawa anak-anak semayang. Kerana asasnya ialah memelihara mereka daripada api neraka. Itu perintah Allah tu. Apa kata Allah? Anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan pembakarannya ialah manusia-manusia dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Mereka tak erti nak derhaka kepada Allah Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh bedal, apa buat nama? Bedal. Allah suruh balon, apa buat nama? Balon. Dia tak erti nak derhaka kepada Allah Taala. Dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat-malaikat dalam neraka. Sebab malaikat dalam neraka itu mana ada senyum, mana ada baik-baik, mana ada pujuk-pujuk, main tengkin aja, kasar. Itu dalam neraka. Tapi dalam syurga lembut je melayan kita. Jadi kita pilih pada kita nak mana, nak syurga ke nak neraka. Jadi apa? Suami isteri yang taat mengerjakan suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya akan menjadi contoh yang baik dan dapat membentuk keluarga yang soleh. Dan dengan itu akan terbentuklah pula masyarakat yang baik. Bila keluarga itu soleh, masyarakat pun baik juga lah. Yang beroleh rahmat dan diredai oleh Allah Ta'ala. Allah redha dengan dia. Lagi apa? Mereka itulah yang dijanjikan di dalam Quran. Ya. Apa kata Allah? Akan mendapat sebaik-baik balasan. Iaitu mereka yang dapat berhimpun di dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat kesenangan. Allah ada janji tu. Dalam Quran tu, syurga penuh dengan nikmat aja. Mana ada risau dalam syurga? Mana ada jemu dalam syurga? Mana ada menyesal dalam syurga? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang dalam syurga tu. Tak ada menyesal, tak ada kecewa, tak ada sedih. Dalam syurga tu gembira aja ya. Yang paling menggembira apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua dapat masuk syurga. Itu bukan semua orang dapat tu. Rasul pun dia tak dapat. Rasul-rasul pun dia tak dapat. Nabi Nuh tak dapat. Nabi Lot tak dapat. Tapi kalau kita dapat, itu yang paling menggembirakan. Tandanya dia dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira
wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dia akan kembali bersama keluarganya dengan penuh kegembiraan. Dia dengan keluarga sendiri. Masuk surga belaka. Seronok belaka. Itulah yang paling menggembirakan. Kalau dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Kita menerima kitab itu ada 3 cara. Yang pertama dengan tangan kanan. Yang kedua dengan tangan kiri. Yang ketiga cucuk dada itu tembus ke belakang. Yang mana tak? Lalu nahanya. Cucuk dada itu tembus ke belakang, ambil dari belakang. Sambung ayat tadi apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku, jerit. Dan akan dimasukkan dalam neraka yang bernama Sa'ir. Sa'ir itu salah satu neraka salah satu neraka. 7 neraka itu salah satu namanya Sa'ir. Mereka inilah yang dijanjikan dalam Quran tadi ya. Apa janjian tadi? Dapat balasan yang baik. Yaitu mereka yang dapat berhimpun di dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat, kesenangan. Dalam syurga tu tuan-tuan dan puan-puan, mana ada perempuan tuan-tuan ya? Dalam syurga tu Allah sediakan ada 99% lagi nikmat. Semuanya nikmat Allah ada 100% tahu. Semua nikmat Allah tu semuanya 100%. Ya, 1% Allah bagi ke dunia ni. Allah letak dunia ni hanya 1% tu yang kita rebut-rebut tu. Yang bergaduh tu, yang tak tegur tu, yang bertumbuk lah, bertikam-tikam, berbunuh-bunuh, berperang-perang pada, kerana nak merebutkan hanya 1% nikmat dunia ni. Faham ke cakap sana? Sedangkan Allah sediakan di syurga lagi 99%. 99%. Apa yang tak ada di syurga? Semua ada. Yang 1% ni pun tak terbilang di kita. Padahal 1% saja. Tak terbilang di kita. Mana tahu? Allah khabar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, nescaya tiada terkira oleh kamu. Nak bilang sesuatu tak boleh. Itu baru 1%. Betapa yang 99% lagi yang Allah sediakan di syurga lagi lah. Sebab itu di syurga tu kita tak tahu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Fiha, dalam syurga tu, ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya, lawanya, indahnya, egeknya. Wala uzunun sami'at, dan satu yang tak pernah didengar oleh telinga, merdunya, sedapnya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan satu yang tak pernah terlintas di hati kita pun tak pernah. Nak bayang pun tak boleh. Terus kan nak cerita tak bayang pun tak boleh. Itu keadaan dalam syurga ya. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terbayang di dalam hati kita. Siapa tak nak angkat tangan? Itu Allah sediakan untuk syurga. Nak untuk syurga, syaratnya ada 2 aja. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Di antara orang beriman tu buat yang wajib sekali dan juga yang sunat, itu orang beriman. Tinggalkan yang haram dan tinggalkan juga yang makruh. Itu tanda orang beriman tu. Yang harus jadikan ibadah. Baik. Ini ya. Dengan orang-orang yang dikasihi, ibu bapa, suami isteri, anak pinak yang juga telah beramal soleh seperti mereka. Pertemuan dan perhimpunan yang demikian menambahkan lagi kegembiraan dan kesyukuran mereka. Jadi dapat semua masuk syurga. Kita dapat masuk syurga, isteri dapat masuk syurga, anak-anak dapat masuk syurga, semua sekali. Menantu-menantu semua masuk syurga belakang, cucu-cucu semua masuk syurga. Semua berkumpul satu keluarga dalam syurga. Itulah yang paling menggembirakan. Rasul-rasul ada yang tak dapat. Nabi Nuh ada anak-anak tak boleh masuk syurga. Nabi Lot isteri tak boleh masuk syurga. Tapi kalau kita boleh, itulah yang paling hebat, yang paling best ya. Sembahyang tahajud disunatkan mengerjakannya pada waktu jauh malam. Yang eloknya tidur dulu. Lepas tidur baru sunat tahajud. Sesudah bangkit dari tidur, kerana waktu itu mengandungi 1 saat yang berkat.
Waktu lepas tengah malam tu ada waktu yang berkat. Dia minta apa saja, garanti dapatnya. Kena carilah. Dia tak khabar waktu mana, macam Lailatul Qadar aja ada saat yang paling tepat. Kita tak tahu, kena carilah. Ya. Kalau tidak akan betul-betul dapat Lailatul Qadar tiap-tiap malam. Bermula dari malam 1 Ramadan tu, bangun tengah-tengah malam. Setiap malam sampai malam raya. Malam raya pun terus juga. Mesti dapatnya. Ini kita teka-teka aja. Malam 27 kot. Malam 10 malam terakhir kot. Kita tengok petua-petua mereka yang dah dapat je. Kalau orang puasa tu hari Sabtu, malam ini turunnya Lailatul Qadar dan sebagainya. Main teka aja. Kalau betul-betul nak tiap malam, kalau nak betul-betul nak Lailatul Qadar, mesti tiap malam bangun. Atau kalau tak boleh, ini Nabi khabar ya. Kalau nak akan fadilat Lailatul Qadar, paling komannya sembahyang subuh dan isyak berjemaah. Dapatlah fadilat Lailatul Qadar. Ndak ke tak nak. Sekali lagi, ndak ke tak nak. Atas? Subuh jangan tinggal berjemaah. Isyak pun jangan tinggal berjemaah ya. Dapat fadilat Lailatul Qadar. Kalau dapat Lailatul Qadar macam mana? Seolah-olah dia beribadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan berapa tahun? Tuan-tuan, 1000 bulan berapa tahun? Ini cakap cikgu matematik dulu tau. 1000 bagi 12 berapa? Berapa tahun? 83.3333333 tak habis-habis tahun ya. Tak usahlah puluhan tu. 83 tahun jadilah. Tahun ini dapat 83 tahun punya ibadah. Tahun depan dapat lagi 83 tahun punya ibadah. Lagi beberapa tahun dapat 83 tahun punya ibadah. Sikit hebat kan? Itu kalau dapat bertembung dengan Lailatul Qadar ya. Alright. Lagi sebenarnya tajuk tadi disunatkan pada mengerjakan pada waktu jauh malam. Sudah bangkit dari tidur kerana waktu itu mengandungi satu saat yang berkat sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berikut. Di hadisnya bawah ni ya. Jadi cukup sekarang itulah. Tak ada bunyi kan? Ya Allah, patutlah. Dah dekat ke 10 ke 9 apa? Dekat ke 9. Tak ada bunyi lagi. Jadi cukup lah tu ya. Cukup ke tak? Susah buat lah. Dah lengah tu ya. Sekian dulu. Tidak midak pula nak apa pun. Negur pun udahlah tu Ustaz kata. Okey. Sekian dulu tuan-tuan dan saudara sekalian. Ya, salah silap minta ampun, minta maaf. Aku lu qauli ada sebelum itu nanti dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang?